Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan Rumah Wangsa pada hari ini ingin menyampaikan tajuk Pembentukan Malaysia 1963. Malaysia merupakan sebuah negara yang terbilang masyhur, makmur, aman dan damai. Terbentuknya negara Malaysia pada tahun 1963 yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu yang meliputi 11 negeri, iaitu Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Yang lain juga secara rasminya seperti Kerajaan Borneo Utara yang dikenali sebagai Sabah, Kerajaan Sarawak dan juga Kerajaan Singapura. Singapura kemudiannya menubuhkan negara sendiri pada tahun 1965. Kemerdekaan serta kedamaian yang diperolehi bukanlah mudah. Malaysia mengharungi banyak pengalaman dan rintangan yang menggugat rencana untuk mencapai kemerdekaan dan mewujudkan keamanan. Salah satu rintangan yang dilalui suatu zaman darurat adalah ancaman komunis. Ideologi komunis ini diasaskan oleh ahli falsafah dan politik Jerman, iaitu Karl Marx, dan mula tersebar di Rusia dan di China. Seterusnya, mula menyerap masuk ke tanah Melayu pada tahun 1920-an. Selain itu, Parti Komunis Malaya diketuai oleh Chiang Peng dan kebanyakan ahli Parti Komunis Malaya terdiri daripada kaum Cina. Tujuan utama penubuhan adalah untuk menggulingkan pemerintahan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya. Selain itu, Parti Komunis Malaya bergerak secara rahsia pada mulanya, tapi lama-kelamaan mereka berani menonjolkan diri. Antara ancaman komunis ialah melancarkan taktik perang gerila, iaitu hit and run. Dan pada tahun 16 Jun 1948, pemberontakan bersenjata dengan membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. 6 Oktober 1951, Sir Henry Gurney telah dibunuh oleh pemberontak komunis semasa perjalanan ke Bukit Fraser. Sepanjang waktu darurat dari tahun 1948 hingga 1960, antara kejahatan yang dilakukan oleh komunis ialah serangan ke atas orang awam, termasuk orang Melayu, Cina, India, orang asli dan orang Eropah. Komunis juga membakar kampung yang menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Mereka turut melancarkan serangan ke atas pasukan keselamatan, membunuh peladang dan pelombang Eropah, serta mengganggu sistem pengangkutan dan mensabotaj kemudahan asas. Tindakan komunis ini telah mendatangkan kesusahan kepada penduduk, melemahkan kekuatan ekonomi serta menimbulkan ketidaktenteraman di seluruh negara. Keadaan ini adalah selaras dengan cita-cita komunis untuk menghalau British keluar dari tanah Melayu dengan menimbulkan gangguan ke atas kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Pembentukan Gagasan Malaysia pada tanggal 23 Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM ditubuhkan. JPPM memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan Sarawak untuk mengemukakan pandangan, memandangkan mereka masih menentang gagasan. Akhirnya Sabah dan Sarawak menerima gagasan ini dan menyusun satu memorandum untuk dihantar kepada Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot ini kemudian menjalankan tugasnya, iaitu meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak dan membuat syur perlembagaan baru. Kemudian pada Ogos 1962, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan iaitu JAK ditubuhkan bagi merangka perlembagaan Malaysia. JAK mengeluarkan laporannya pada 27 Februari 1963. Laporan ini diterima dan diluluskan. Berdasarkan laporan ini, penjajah Malaysia ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Saya ingin mengupas isu penubuhan Malaysia Brunei 1963. Tunku Abdul Rahman dalam satu ucapan beliau pada 27 Mei 1961 telah menyatakan hasrat beliau untuk menubuhkan gagasan negara Melaya yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Okey, mengenai isu Brunei,
Sekiranya melihat kepada aspek kronologi sejarah mengenai mana-mana cadangan penggabungan yang membabitkan negara Brunei dengan negara lain, pemimpin tertinggi Brunei iaitu Sultan Omar Ali tidak pernah bersetuju dengan mana-mana penggabungan. Baginda seolah-olah tidak berminat dengan sebarang penggabungan kerajaan. Hal ini dapat dilihat apabila baginda menolak gagasan penggabungan Brunei dengan Sabah dan Sarawak yang diusulkan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu Persekutuan Borneo. Penggabungan ini ditolak mentah-mentah kerana baginda berpendapat apabila penggabungan ini dilakukan, maka kuasa ekonomi dan politik rakyat Brunei akan tenggelam. Baginda juga berpendapat bahawa penggabungan ini hanya akan merugikan negara Brunei dan beranggapan penggabungan ini hanyalah untuk menjaga kepentingan British yang menghadapi masalah dalam segi kewangan. Tindakan baginda ini adalah merujuk kepada peristiwa penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu yang hanya mementingkan sesetengah negeri seperti Perak yang terpaksa memberi sumber kekayaannya kepada Pahang. Selain itu, baginda juga beranggapan bahawa Brunei sebuah negara yang kaya raya dengan sumber alamnya, terutama hasil minyaknya, dan tidak patut berkongsi kekayaan tersebut dengan negara yang lain. Walau bagaimanapun, hal ini berubah apabila cadangan penubuhan Malaysia yang digagaskan oleh Tunku Abdul Rahman dilakukan pada 1961. Konfrontasi Indonesia. Kedudukan kedua-dua negara yang berdekatan ini telah melahirkan satu hubungan antara Malaysia dan Indonesia yang baik sebelum ini. Ikatan bersamaan dari segi bahasa, agama dan kedudukan geopolitik juga adalah satu faktor yang mendorong kepada hubungan yang baik. Indonesia menentang keras gagasan pembentukan Malaysia 1993 adalah kerana desakan daripada Parti Komunis Indonesia yang bimbang bahawa sekiranya Malaysia dibentuk ini akan menyekat perkembangan ideologi komunis di Borneo. Selain itu, Indonesia juga berhasrat untuk menubuhkan Indonesia Raya, di mana wilayah-wilayah dalam Malaysia juga termasuk. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memulihkan semula hubungan diplomatik kedua-dua negara. Antara usaha yang telah dilaksanakan ialah sidang kemuncak antara Presiden Diosdado Macapagal, Presiden Sukarno dan Tunku Abdul Rahman. Dalam persidangan tersebut, maka terhasilnya map Hilindo untuk mencari jalan secara aman terhadap bantahan pembentukan Malaysia. Konfrontasi Filipina. Filipina yang diketuai oleh Presiden Diosdado Macapagal telah menentang keras terhadap penubuhan Malaysia kerana pencantuman tersebut melibatkan wilayah Sabah Borneo Utara. Filipina juga telah mengemukakan tuntutan rasmi agar Britain menyerahkan semula Sabah kepada Filipina berdasarkan daripada teks Perjanjian 22 Januari 1878. Tetapi konfrontasi Filipina hanyalah berbentuk diplomasi dan tidak melibatkan sebarang kekerasan seperti yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia. Usaha mengatasi tuntutan Filipina. Rundingan London 1963. Rundingan ini melibatkan beberapa pihak termasuk kerajaan British, Filipina, Tanah Melayu dan juga Indonesia. Rundingan pertama adalah rundingan dua hala antara kerajaan Britain dan Filipina. Rundingan ini bertujuan untuk membincangkan soal keselamatan dan kestabilan rantau Asia. Persidangan Kemuncak Manila 1961. Rundingan tiga hala telah diadakan antara Tanah Melayu, Filipina dan juga Indonesia. Persidangan ini telah mencapai kata sepakat untuk menerima dan mengesahkan persetujuan Manila. Melalui persidangan itu juga, pengisytiharan bersama untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, kebudayaan dan juga politik telah dipersetujui. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. Pemimpin Singapura Lee Kuan Yew terhadap pembentukan ini semakin berkurangan. Tentangan bermula apabila calon dari parti pimpinan Lee Kuan Yew tewas di dua tempat dalam pilihan raya pertama Malaysia pada tahun 1964. Lee Kuan Yew berpendapat MCA tidak layak memimpin dan menjaga kepentingan kaum Cina. Perkara yang menyebabkan pemisahan Singapura adalah penubuhan Malaysian Solidarity Convention (MSC) yang diketuai oleh PAP dan terdiri dari parti-parti pembangkang bukan Melayu. Slogannya, Malaysia mendesak kewujudan sebuah negara bukan untuk kepentingan masyarakat tertentu sahaja. Bagi perikatan, slogan tersebut adalah secara kesimpulan satu serangan ke atas keistimewaan orang Melayu,
Islam bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan malahan Sultan Melayu. Lee Kuan Yew dituduh bermain dengan perasaan perkauman untuk mencapai cita-cita politiknya yang tinggi. Penubuhan MSC telah menduga kesabaran perikatan kepada had yang tertinggi dan pemisahan antara dua buah negara telah dilihat sebagai satu penyelesaian yang berkesan dalam menghadapi konflik-konflik bersifat politik dan perkauman ini. Dalam konteks ini, permintaan Singapura untuk mewujudkan satu masyarakat seimbang bertentangan dengan kepimpinan Melayu. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Tunku Abdul Rahman untuk meredakan keadaan, tetapi tidak berjaya. Timbul pelbagai konflik antara kerajaan Singapura dan kerajaan Persekutuan di Tanah Melayu. Pemisahan adalah kerana isu perlembagaan, persaingan politik PAP dan MCA, masalah perkauman dan perbezaan pendekatan antara perikatan dan PAP. Akhirnya, pada 9 Ogos 1965, Singapura mengambil keputusan untuk keluar daripada Malaysia. Dalam keadaan terpaksa ini, kerana Lee Kuan Yew sangat inginkan menguasai Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Tetapi hal demikian telah dihalang dan tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman dan rakyat-rakyat yang berkaum Melayu. Ini kerana Lee Kuan Yew telah melanggar perjanjian yang telah dimeterai oleh beliau sendiri pada awal pembentukan Malaysia ketika itu. Beliau juga dianggap penceroboh atau musuh duri dalam daging oleh orang Melayu. Beliau juga telah mencetuskan banyak kekacauan dan pemberontakan serta banyak peperangan telah berlaku. Singapura berpisah dengan Malaysia secara rasminya setelah Parlimen meluluskan rang undang-undang perpisahan.